Virus berada di sekeliling kita, di mana-mana sahaja, dalam udara, air, makanan. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar, ia sangat kecil. Ada yang 1000 kali lebih kecil daripada rambut manusia. Alatan khas, mikroskop elektron diperlukan untuk melihatnya. Lain spesies, lain virusnya. Sesetengah virus hanya menyerang tumbuhan sahaja, dan sesetengah pula menyerang bakteria. Jangan panik, bukan semua virus menyerang manusia. Setiap virus mempunyai host pilihan yang berbeza. Tetapi, virus yang mampu menyerang manusia adalah berbahaya. Sepanjang sejarah moden, virus telah membunuh ramai orang. Sebagai contoh, penyakit cacar, Spanish flu pada sekitar 1918, dan dalam beberapa dekad yang terdekat, terdapat pula virus influenza burung H1N1, virus Nipah, SARS, MERS. Kini, satu lagi, coronavirus yang menyebabkan pandemik COVID-19. Virus hanya mempunyai satu matlamat dalam hidupnya, untuk replikasi dan berganda. Tetapi virus memerlukan host untuk melakukannya, sel yang mampu dilekati dan dimasuki oleh virus. Setelah virus memasuki sel, ia akan mengambil alih mekanisme normal sel untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Virus-virus baru yang dihasilkan akan dibebaskan dari sel. Tetapi, sel yang dijangkiti tidak akan berdiam diri. Ia akan menghantar isyarat SOS dalam bentuk biokimia yang dipanggil sitokin, termasuk interferon dan kimokin. Setelah menerima isyarat SOS dari sel yang dijangkiti oleh virus, sistem imun akan menghantar askar imun barisan pertama daripada imuniti semula jadi. Sel-sel NK, makrofag dan sel-sel radang yang lain tertarik oleh isyarat SOS datang memusnahkan sel yang dijangkiti, menghalangnya daripada menghasilkan lebih banyak virus. Jadi, isyarat SOS yang dihantar oleh sel dijangkiti sebenarnya adalah nota untuk dimusnah, kerana tiada apa yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan sel yang dijangkiti, tetapi ini adalah perlu untuk menghentikan virus dari merebak. Satu lagi jenis sel, iaitu sel yang dipanggil sel dendritik. Ia akan membawa maklumat virus ke nodus limfa, pusat pengumpulan dan analisis maklumat. Kemudian, sel-sel yang lain, sel B akan mengambil maklumat ini dan mula menghasilkan antibodi-antibodi khusus terhadap virus ini. Tetapi, virus adalah sangat licik. Seperti musang, ia pandai bermain sorok-sorok dengan sistem imun. Ia mampu menyamarkan sel yang dijangkiti supaya sistem imun tidak menyedari isyarat SOS. Ia juga dapat mensabotaj sistem imun kita, melemahkan sistem imun kita. Oleh itu, tubuh tidak dapat melawan jangkitan virus ini. Virus SARS-CoV-2 yang bertanggungjawab untuk COVID-19 mampu memainkan semua strategi ini untuk mencegah pengesanan oleh sistem imun. Coronavirus ini mampu menghentikan sel yang dijangkiti dari menghantar isyarat SOS. Ia juga boleh menyebabkan askar imun barisan pertama kita menjadi malas dan lambat dalam mengesan sel yang dijangkiti. Dan apa yang menjadikan coronavirus ini lebih berbahaya ialah ia boleh menganjurkan pesta sel radang berkumpul. Fenomena ini dikenali sebagai ribut sitokin, keradangan yang terlampau reaktif yang akan menyebabkan banyak kerosakan. Selain paru-paru, ribut sitokin dalam COVID-19 juga akan menyebabkan gangguan dan kerosakan pada organ-organ yang lain, dan mungkin berakhir dengan kematian. Senjata untuk melawan coronavirus adalah reaksi imun semula jadi barisan pertama, yang cukup efektif dan pantas, terutama pada peringkat awal jangkitan, dan pada peringkat seterusnya, keseimbangan tindak balas sistem imun secara keseluruhan. Bahan bioaktif dan mikronutrien yang boleh berfungsi mempengaruhi sistem imun dipanggil sebagai imunomodulator. Ganoderma lucidum adalah antara yang terkenal sebagai imun modulator. Ganoderma lucidum, juga dikenali sebagai cendawan reishi atau linzi, mempunyai lebih daripada 400 jenis bahan bioaktif dan mikronutrien yang berbeza. Dua daripada kumpulan bahan bioaktif dan mikronutrien penting dalam Ganoderma adalah reishi polisakarida dan triterpenoid. Bahan bioaktif dan mikronutrien dari Ganoderma mampu mempengaruhi aktiviti sel-sel imun semula jadi barisan pertama secara langsung, mengaktifkan dan meningkatkan aktiviti sel-sel makrofag dalam misi mencari dan memusnahkan sel terjangkit dan virus, mengaktifkan dan memperkasakan askar pemusnah sel NK untuk meningkatkan keberkesanannya dalam memusnahkan sel yang dijangkiti virus, mengaktifkan sel perutusan,
sel dendritik akan mengaktifkan lagi tindak balas imun sekunder seterusnya. Untuk penghasilan antibodi-antibodi khusus, Ganoderma juga meningkatkan keberkesanan penghasilan antibodi-antibodi khusus, sama ada selepas jangkitan atau dari vaksinasi. Walau bagaimanapun, satu kesan kepada sistem imun oleh Ganoderma yang sangat penting adalah mengimbangi tindak balas dalam sistem imun dan anti radang melalui kesan keseimbangan tindak balas sistem dan anti keradangan, supaya dapat mengurangkan risiko kepada kesan yang teruk daripada kerosakan yang disebabkan oleh jangkitan virus. Menurut penyelidikan saintifik, Ganoderma bermanfaat dalam memerangi virus yang berbeza, termasuk hepatitis A, B dan C, virus influenza A, HIV, virus herpes simplex, virus Epstein-Barr, virus dengue, enterovirus 71, penyakit tangan kaki mulut kanak-kanak, coronavirus SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2. Reishi Gold dari Gano Excel diperbuat daripada ekstrak Ganoderma organik yang 100% larut dalam air. Ia kaya dengan reishi polisakarida, triterpenoid, adenosin dan mineral-mineral organik. Reishi Gold mengaktif, mengimbangi, modulasi, melindungi. Gano Excel membawa kesihatan dan kekayaan kepada setiap keluarga.